What's up bro? Dan sis, Hazwan Syabebe, hashtag bukan Zizan, the king of Palatau. Video kali ni Q&A yang kedua. Tapi kita akan pecah pada 3 video. Ini adalah video yang pertama. Total ada 26 soalan, tapi untuk video kali ni aku akan jawab 9 soalan yang terpilih dulu. Tanpa buang masa, jom kita mulakan. Soalan daripada Afiq Ghazali. Future superstar yang abang rasa boleh jadi nama besar macam John Cena dan juga The Rock. Satu soalan yang bagi aku tak senang nak jawab. Aku ada 3 nama yang aku rasa sesuai. Satu nama ni aku yakin masih boleh lagi, padahal aku rasa sepatutnya dah buat dulu lagi dah, time dia debut kat main roster. Tapi itulah, sebab dia injured, lepas tu Vince McMahon tak berkenan pun dengan dia, jadi benda tu tak dibuat lah. Dan superstar tu adalah Finn Balor, dan dia kena teruskan juga dia punya gimmick sebagai The Demon King, Demon Finn Balor. Aku rasa Demon Finn Balor dulu, kalau Finn Balor tak injured dan lepas tu Vince McMahon memang pakai dia baik, dia boleh setanding, boleh diangkat sama macam John Cena dan juga The Rock. Mungkin akan ambil masa sikit, tapi aku rasa benda tu possible je. Masa sebelum dia naik ke main roster dulu dekat NXT ni tak ramai pun budak-budak yang tengok, tapi adalah juga, dan budak-budak tu semua ramai gila minat dekat Finn Balor, dan even orang dewasa pun minat gila dekat Finn Balor kalau dekat NXT dulu. So aku rasa naik ke main roster yang ada penonton ataupun peminat yang lebih casual, aku rasa dia orang boleh tune in ataupun boleh masuk dengan Finn Balor dan juga Demon King. Aku yakin merchandise Demon King pun boleh laris dijual. Nama yang kedua adalah Ricochet, tapi WWE bangang tak reti pakai. Dan nama yang ketiga masih boleh buat lagi sebab dia masih muda, dan superstar tu adalah Tyler Bate. Soalan daripada Afif Afnan. Apa perasaan abang kalau dijemput ke match wrestling, contoh Impact Wrestling yang sedang membangun, dan abang jadi guest untuk berlawan dalam salah satu match? Kalau setuju, dengan siapa abang nak lawan dalam tu? Bapak ini kalau aku bagi nama ni seumpama macam aku cek gaduh tu dengan dia. Kan aku pergi sana memang lauk aku kena. Okey, ada 3 nama. Wonderboy JYE, and then Shaukat obviously. Gotham aku takut nak lawan dengan dia. Lunyai aku. Seorang lagi pun aku seram nak lawan dengan dia, tapi sebab kami ada banyak persamaan kot dari segi nama dan juga nama haiwan yang memang relate lah dengan dua-dua karakter aku dan dia kan, iaitu Azwan Serigala. Nama Azwan, aku pun Azwan. So maybe boleh fight untuk menentukan siapa the real Azwan dan siapa the real Serigala kot. Aku lone wolf kot. Apakah yang patut WWE buat untuk kembalikan zaman kegemilangan tag team division macam era-era sebelum ni lah? Nampak macam tag team division kurang berprestige dah sekarang. Sekarang ni satu je solution dia untuk aku. Kau ambil siapa-siapa yang in charge bab tag team dekat NXT tu, suruh dia in charge tag team dekat Raw dan juga SmackDown. Settle. NXT punya tag team division terbaik. AEW Dynamite punya tag team division pun terbaik juga, tapi aku lagi suka NXT punya tag team division. Itulah, better orang tu pergi in charge Raw dengan SmackDown punya tag team division, dan Vince McMahon atau sesiapa yang selama ni rosakkan tag team division WWE, kau jangan masuk campur. Azizi Talib, topeng Kane yang paling nice yang mana satu bang? Tengok ni. Reigns 98. Bro, nak tanya, kalau Brock Lesnar return nanti, adakah Paul Heyman akan khianat Roman Reigns atau dia akan buat Roman dan Brock tag team? Apa pendapat bro? Aku pernah buat video pasal 4 tim yang WWE patut gabungkan, dan aku rasa WWE dengar satu tu, dia dah gabungkan dah pun Tommaso Ciampa dengan Timothy Thatcher. Korang boleh tengok video yang keluar kat atas ni kan. Dalam 4 tim tu juga aku kata Roman patut tim dengan Brock lah. Aku rasa dia orang patut tim dan buat satu powerhouse trip yang macam dulu Stone Cold dengan Triple H, buat a new versionnya antara Roman dengan Brock, dengan Paul Heyman jadi manager. Tak perlu nak kata dia orang sekufu pun, cukup yang dia orang tunjuk dia orang conquer everything lagi-lagi dia tag team, the whole show dia orang conquer. Aku rasa macam nice untuk nak tengok benda tu, but then at the end nak putuskan dia orang is dengan cara Brock khianat Roman atau Roman khianat Brock. So kau dapat dua benda sekalian. Kau dapat tengok dia orang jadi tag team, dan kau boleh nampak dia orang berlawan balik kan, dan ada Paul Heyman cuba nak side salah satu siapa. Tapi kata kalau macam dia orang tak nak gabungkan dan Paul Heyman kena side seorang, aku prefer Paul Heyman side Brock Lesnar lah. Sebab kita dulu nampak, Paul Heyman pernah khianat Brock Lesnar pergi kat Big Show, tapi kita dulu nampak yang
Daripada dulu sampai sekarang, kalau nampak Paul Heyman, kita akan fikir Brock Lesnar kan. Memang sinonim lah dua orang tu. Dan Roman Reigns, dia punya mic skill bila bawa watak jahat ni dah cukup baik dah. Aku tak rasa dia perlukan Paul Heyman pun. Tapi Brock memang perlukan Paul Heyman untuk bercakap lah, sebab Brock pemalas sikit. So, dan aku rasa sesuai juga untuk karakter Brock perlukan someone untuk hype-hypekan dia. Dan itu yang Bobby Lashley dapat sekarang. Dulu dengan Lio Rush dan juga MVP. Kalau nak bagi Bobby Lashley pegang mic duk cakap seorang, aku rasa boring bhai. Sebelum aku teruskan, aku nak share sikit satu info ni. Aku yakin korang semua dah tahu tentang apa yang terjadi dekat bumi Palestin. Aku tak perlu nak kupas banyak. Tapi kat sini, channel Hazwan Shah Wrestling dan Hazwan Shah Bebe mengangkat baik usaha yang dilakukan oleh My Fun Action untuk bina satu hospital baru dekat bandar Gaza. Sekarang ni diorang dalam proses untuk kumpulkan sumbangan untuk bina hospital tu, sebab ramai gila yang terkesan, ramai yang cedera daripada serangan tentera Zionis, dan hospital yang dah ada kat sana pun ada yang dah dimusnahkan. Jadinya kalau korang berminat nak hulurkan sumbangan daripada segi kewangan, korang boleh pergi dekat ruangan description kat bawah, tengok link yang aku letak kat situ, korang boleh baca dan hulurkan berapa yang korang mampu. Nazmi, senang betul nama dia ni. Soalan, The Nexus, The Shield, Retribution, yang mana lebih menarik dari aspek jalan cerita? Okey, dari segi jalan cerita, aku rasa Nexus, sebab Shield bagi aku dia macam tiba-tiba muncul apa semua, macam obviously kau tak nak buat apa, John Cena Ryback kalah, so macam pakai The Shield. And then The Shield punya jalan cerita best bila diorang berpisah tu lah, bila Seth Rollins betray diorang. Tapi The Shield ni aku lebih boleh kata diorang punya berlawan atas gelanggang tu memang best lah. Nak compare dengan semua, perlawanan dalam gelanggang The Shield. Tapi dari segi jalan cerita, aku rasa Nexus better. Nexus banyak benda boleh explore. Tapi itulah, WWE lebih mengagungkan John Cena untuk menanamkan karakter ataupun kumpulan The Nexus ni. So jalan cerita Nexus. Dari segi kualiti perlawanan, The Shield. Dari kualiti yang mana boleh sampah, obviously Retribution. Ataupun ada hype yang sangat baik, Retribution. Retribution punya hype terbaik gila. Shamir Junior, Assalamualaikum Abang Hazwan Shah Bebe. Waalaikumsalam. Nak tanya siapa yang berasa boleh kick out dari finisher King Corbin, iaitu End of Days? Kau jangan cek pasal, brother. Tolonglah. End of Days ni, aku masih ada harapan yang King Corbin akan ubah karakter, jadi Lone Wolf balik ke, jadi apa-apa yang lebih elok daripada King Corbin sekarang ni. Dan kalau dia jadi someone yang lebih serius macam Corbin dekat NXT dulu lah, contoh kan, finisher End of Days tu mesti diprotect. Satu benda yang mungkin orang boleh ingat Corbin sampai bila-bila adalah tak ada orang pernah kick out End of Days. Buat benda tu. Jangan bagi orang kick out. Unless time tu the last match King Corbin dalam WWE, bila dia dah tua, dia nak retire ke apa ke, time tu bakat baru seorang yang nampak macam future star boleh kick out move tu. Itu je yang aku boleh accept. Lain daripada tu, kau janganlah bawa balik John Cena, bagi John Cena kick out. Kau buat siapa-siapa yang aku tak nak. Aku nak WWE pelihara finisher End of Days ni. Jangan buat sesiapa kick out. Nak buat kick out boleh, tapi dalam game WWE 2K. Okay? Muhammad Faiz Abdul Rahman, seandainya WWE kembali pada Ruthless Aggression dan TV14, adakah WWE akan mengalami kerugian kerana banyak sponsor yang sinonim dengan kanak-kanak akan tarik semula penajaan, tapi pada masa yang sama fans yang dah lama tak tengok WWE akan kembali menonton semula? Okay, obviously diorang akan rugi sebab banyak gila kontrak dengan yang melibatkan company yang budak-budak ni. So pasal tu daripada dulu diorang macam lagi prefer go to this way instead of kembalikan keganasan ni 18 SG, TV14. Pasal tu diorang nak fit ramai gila staff kot. Aku rasa diorang memang akan rugi banyak gila kan. Dan kalau diorang go to Ruthless Aggression TV14 ni, belum menentukan yang crowd yang lama akan datang balik sebab kadang-kadang orang dah tak tengok lagi. Bila diorang dengar WWE dah okey pun, mungkin diorang dah macam tak ada masa dah nak layan kan. Benda tu gamble 50-50. Tapi kalau diorang still fokus dengan budak-budak ni, confirm ada je company yang akan datang bagi lagi kontrak dan sebagainya. So diorang akan rugi. Dari segi orang lama yang dah tak layan wrestling nak datang balik tengok, kalau jadi Ruthless Aggression balik, it's a gamble 50-50. Silap-silap tak ramai pun yang datang balik dan tak membantu banyak pun dari segi kewangan WWE. Wah, nama paling style, Azizul bin Joel. Pada pendapat Abang Bebe, design Intercontinental Champion dengan US Champion yang sekarang cantik ataupun buruk? Okey, bagi pendapat aku, Intercontinental Champion sekarang cantik, US Champion sekarang pun cantik. Tapi kalau US Champion yang sekarang dengan yang korang tengok dekat skrin korang sekarang ni, aku lagi prefer yang lama punya version ni lah. Itu pun aku prefer sikit lah, sebab bagi aku US Champion baru ni pun memang cun gak.
Tapi kalau kau tanya Intercontinental Champion, antara yang korang tengok 3 gambar dekat skrin korang sekarang ni, aku lagi prefer yang ada strap putih ni. Strap putih ni saja tali pinggang Intercontinental Champion yang dah lama Cody Rhodes bawa balik buat strap putih, dan aku rasa dalam banyak-banyak Intercontinental Champion yang ada dalam WWE, yang ada strap putih ni yang lawa lah. Itu paling lawa. But then still Intercontinental Champion sekarang dengan US Champion sekarang cantik je. Just that aku lagi prefer untuk tengok Intercontinental Champion yang strap putih. US Champion aku tak kisah, yang lama ke yang baru ke aku okey je. Ok guys, itu saja untuk video Q&A kali ni. Akan ada lagi 2 video Q&A lepas ni. Kalau korang tak nak ketinggalan, make sure korang tekan butang subscribe, tekan sekali butang loceng sebelah butang subscribe. Kalau korang tak layan lagi 2 video ni, make sure korang layan salah satu, atau lagi bagus layan dua-dua. I'll see you guys again in the next video. Mother father.